Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم المفسدين اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد حاسدين ومن سحر الساحرين يا رب العالمين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mulia ini. Insya-Allah kita akan sambung pengajian kita tentang cara-cara kita nak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala di atas mazhabis salaf. Setelah daripada kita menyata pada perjumpaan kita yang telah lepas bahawasanya risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia menyatakan kepada kita sama ada masalah pegangi ataupun masalah syariat. Kedua-dua perkara tadi itu telah menyata oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana risalah Nabi ini yang Allah Subhanahu wa taala utuhkan Nabi kita mari pada ini dunia sekali dengan risalah. Risalah kalau kita nak balik dengan bahasa kita mudah nak faham, makna surat kirim daripada Tuhan kepada kita. Bawa mari oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Mengandungi di dalam risalah Nabi tadi itu dua perkara besar-besar. Yang pertama ilmu manfaat, yang kedua amalan yang salih. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah firman di dalam Al-Quran, Tuhan kata huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Ialah Allah Taala yang mengutuskan akan rasulnya dengan huda. Al-huda di situ katanya ahli tafsir mana ilmu manfaat. Wa dinil haqq dan agama yang benar katanya ahli tafsir mana amalan yang salih yang mengandungi dalam amalan dua rukun, iaitu pertama al-ikhlas, mana bersih hati kita kerana Allah. Yang kedua mutaba'atul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kena ikut cara-cara yang dibawa datang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita, barulah dinamakan amalan itu amalan yang salih. Kalau gitu ilmu yang manfaat tadi itu mengandungi tiap-tiap ilmu yang sakut paut dengan kita, yang sakut paut dengan kita terus, yang nak berikan kebaikan kepada kita, sama ada kita nak hidup dalam dunia ataupun kita nak jakah pula satu jakah pergi kepada satu alam yang kekal abadi, dikenakan alam al-akhirah. Kalau gitu
Ilmu manfaat ni mula-mula kita kena bercara sekali-kali ni iaitu ilmu sakut paut dengan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah dan perbuatan-perbuatan Allah. Kerana kita sebagai makhluk wajib di atas kita kena kenalnya Khaliq. Cara kita nak kenal Tuhan kita, yakni kita kenal melalui pengenalan yang Tuhan itu mengenalkan di dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Sayyidil Anam, supaya kita itu tak terlari daripadanya. Kalau gitu cara kita nak beriman dengan Tuhan ni ada 3 jalan. Yang pertama jalan nama Tuhan, yang kedua jalan sifat Tuhan, yang ketiga jalan perbuatan Tuhan. Maka ilmu umpama tu adalah semanfaat ilmu, bahkan dia adalah inti bagi risalah Allah Subhanahu wa taala dan kesimpulan risalah yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Apabila ada perkara itu, timbullah agama kita ni dia tergantung di atas asas yang nakwi kita itu kata dengan lidah, buat amal dengan anggota, pegang dengan hati. Ini perkara yang wajib kita sebagai orang Islam kena ambil tahu dan ambil reti. Kerana ini perkara yang sakut paut direct dengan kita, tak terlari daripadanya. Perkara yang tersebut tadi itu, apabila kita faham kata Allah Subhanahu wa taala khija dia waktu turunnya wahyu, Nabi Muhammad bawa datang wahyu mari sebarkan kepada umat manusia. Jadi perkara yang tak termakan dengan akal fikiran kita ni, kita nak pergi faham kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak ada menyata gapo-gapo ataupun menghampakan kenyataan dia. Masalah cara kita nak beriman dengan Tuhan macam mana ni, Nabi tak ada ambil pada, tak ada ambilnya penting. Perkara tu termasuk daripada perkara yang mustahil tak memakai dengan akal. Maka kita nak menyata kata tak boleh nak jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mari tapi tak ada menyata masalah cara kita nak beriman dengan Tuhan macam mana. Tak boleh nak jadi. Jalan mana hak kata tak boleh nak jadi? Ha tengok. Supaya kita nak pergi tadi itu, nak pergi dengan ilmu pengetahuan. Ulama sini ni dia bawa datang 5 wajah. Semua untuk nak tolak kata tak boleh jadi Nabi Muhammad mari ni tak ada mari menyata tentang masalah iman, cara nak beriman dengan Tuhan langsung. Tak. Sebab kita duk mengaji bukan sikit juga. Ayah-ayah kita, saudara kita di mana-mana tempat, terutama di sini duk mengaji bukan sikit juga. Cara nak beriman dengan Tuhan yang pertama kena beriman dengan maujud Allah Ta'ala, hak maknanya wujudi. Yang kedua kena beriman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkara kena reti masalah amrun i'tibari. Yang ketiga kena reti masalah hal, apa panggil hali. Yang keempat kena reti masalah ma'dum, mana adami. Ini orang panggil jalan ni yang orang-orang kita duk mengaji mari telah lepas di dalam umur-umur kita. Cuma cara mengaji lagu tu orang panggil kata mengaji cara nak kenal Tuhan balik ilmu kalam, bukannya tauhid as-salafis salih. Nak kata salah 100% itu pun begitulah. Tetapi nak kata kena lebih daripada hak salah ni tak boleh nak jadi benda lagu tu. Sebab apa? Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mari kepada ini dunia ni inti hak besar sekali. Nabi bawa gapo? Bawa pegangan itulah. Bawa pegangan nak kita pegang lagu manakah cara kita nak beriman dengan Tuhan. Kerana kalau Tuhan ni tak hantar Nabi, tak hantar wahyu, kita akal kita ni nak pergi tak sapa kepada Tuhan. Dengan sebab itu rahmat Allah Subhanahu wa taala waktu turun wahyu melalui
Nabi kemudian Nabi pun nyata pula dengan bahasa yang nyata, bahasa yang terang, yang jelas. Kita tak boleh nak tawahum, tak boleh nak wahai dalam akal fikiran kita kata Nabi tak rayak masalah beriman kepada kita. Kita kena duk kira sendiri, mikir sendiri, gamuk sendiri. Tak boleh jadi. Kenapa? Yang pertama, bahwasanya risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mengandungi di atas cahaya dan petunjuk. Memang risalah Nabi ni makna Quran. Itulah apabila itlaq risalah Nabi makna Quran. Di dalam Quran tu adanya petunjuk, ada cahaya. Tuhan kata kalau lagu tu, ya, mana? Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Wahai manusia, telah datang kepada kamu keterangan yang nyata daripada Tuhan kamu, dan aku turunkan cahaya sebagai keterangan yang tidak ada kesamaran sedikit pun. Tu dalil sah sekali kata Quran kita ni mempunyai keterangan dan cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala bangkitnya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, mari apa? Basyiran wa nadhira. Mari rayak berita gembira, mari rayak berita ngeri bagi orang deraka. Berita gembira bagi orang yang beriman, berita gembira bagi orang Islam, berita gembira bagi orang yang ada iman, yang mukmin, yang ada at-taqwa, berita yang ngeri bagi orang kufur, deraka dan menyengutu akan Allah Subhanahu wa taala. Sifat Nabi itu basyiran wa nadhira. Ya tadi itu mari rakyat basyir, berita gembira, nadhira, perkara yang nak menakuti. Rakyat tu sungguh, kalau bahasa kita ni terkadang kita orang lemah. Kita orang lemah ni kita uguk-uguk gitu ya, terkadang tak kuasa nak buat, terkadang tak kuasa nak beri. Tetapi Tuhan hak suruh Nabi mai rakyat, ya kuasa nak beri. Ya kuasa nak berikan perkara-perkara yang dia berjanji, perkara-perkara yang dia itu apa yang kata nak beri. Memang sebab itulah Allah Ta'ala yang kata jelas dalam Quran kata innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu tak sama sekali nak menyalahi berjanji. Dengan sebab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan oleh Allah Ta'ala itu mari beri berita gembira, mari berinya amaran peringatan kata deraka jadi lagu mana? Wada'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Dan dia sebagai pendakwah kepada Allah. Tengok sifat Nabi Muhammad SAW bukan yang nak mengajak kepada puak, mengajak kepada parti, mengajak kepada diri sendiri, mengajak kepada habuan dunia. Tak. Dia mengajak kepada agama Allah Ta'ala dengan izinan Allah Ta'ala dan cahaya yang terang. Sebab itulah Allah Ta'ala fardu di atas kita sebagai orang Islam, orang yang beriman, orang kenal hakikat dunia dan tahu kata manusia tu akan sudah di mana. Allah Ta'ala fardu di atas dia suruh kita itu ikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap bucu di dalam hidup kita. Pegangnya kita, amalan kita, unangnya syariat kita, budi pekerti akhlak kita, wajib kena ikutnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Tuhan suruh, ya, mana wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi idznillah. Allah Ta'ala tak utuskan akan dikau ya Rasulullah malaikat supaya mung tu ditaati dengan izinan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan izin we kita tu taat kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Taat mana lagu mana? Mana jangan dahulu dia. Jangan buat pandai-pandai nak beriman cara kita, buat amalan pun cara kita, nak buat syariat pun cara kita, nak faham pun cara kita, budi pekerti pun cara kita. Nabi ke Nabi lah, aku ke aku lah. Tak boleh buat lah tu. Salah besar kita buat lagu tu. Walaupun lisanul maqal kita tak cakap tak ada siapa cakap lagu tu. Tapi lisanul hal,
keadaan suasana yang kita pakainya hidup pai kita atas dunia jalan dah. Tu orang pai kata tak berasa puas hati dengan ajaran yang dibawakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Hak tu masalah. Apa? Kerana kalih dengan sebab suasana, kalih dengan sebab kenyir, kalih dengan sebab kawan, kalih dengan sebab pekerjaan, kalih dengan sebab perniagaan. Banyak sebab-sebab yang nak melalaikan manusia daripada mentaati akan Nabi Muhammad SAW sekadar mana dia itu kuasa. Sehingga Nabi Muhammad SAW tu tinggalkan kita di atas keterangan yang nyata. Dalam hadis apa panggil? Taraktukum ala mahajjatil bayda. Aku tinggalkan kamu wahai umat aku di atas keterangan yang nyata. Lailuha kanahariha. Malam seumpama siang. Nisbah bagi mana? Nisbah bagi keterangan. La yazighu anha illa halik. Tak ada lah siapa yang tak boleh ambil manfaat daripada ajaran aku ni malaikat orang yang membinasakan diri. Memang terkadang kita kebaikan duduk depan muka, duduk depan hidung tu, tapi kita tak kuasa nak ambil benda tu mai pakai. Banyak. Terkadang kalau dia cakap, kalau kita tengok cakap pe dia orang boleh pakar belaka, tapi diri dia tak boleh nak bawa. Ada orang umpama tu. Dengan sebab itu ulama-ulama kita hak dulu-dulu ya buat misal kata, kita jangan duk jadi diri kita seumpama dia, seumpama lilin. Beri cahaya kepada orang tapi tuai sendiri itu terbakar dan hangus. Itu bukan. Juga kita sebagai umat Islam wajib kita kena mengetahui akan hakikat Muhammadiyah. Hakikat jalan ni Nabi Muhammad SAW lagu mana. Dan sebesar-besar cahaya apa yang menghasilkan bagi hati. Gapo cahaya yang besar sekali bagi hati kita? Yakni kita mengenalkan Allah Ta'ala, mengenalkan nama Tuhan, sifat Tuhan, perbuatan Tuhan, maka pastilah bahawa adalah Nabi Muhammad SAW kena menyatakan perkara tersebut sebagai kenyataan yang terang, tidak ada kesamaran sedikit pun. Nawi kita faham kata gapo? Ayat kata Nabi kata, aku tinggal muhai umat aku di atas keterangan yang nyata. Nabi tak akan pejam mata kalau Nabi tak mengajarkan masalah kita nak beriman dengan Tuhan. Bagaimana kita nak pergi ayat kata dak Nabi Muhammad tak ada ayat cara nak beriman dengan Tuhan lagu mana? Kita kena kira sendiri hak kita. Dak. Ini apa panggil? Perkara-perkara wajah mula-mula yang ulama kita tolak tubik daripada orang Islam. Kita kata tak boleh sama sekali kita nak pergi faham kata Nabi tinggal kita tak ada mengajar masalah bab pegang. Kerana bab pegang ni ia penting. Sebab dia ada kesan dengan hidup pada dunia dan hidup pada akhirat. Kalau kita tak kenalnya Tuhan sebagaimana Tuhan mengenal, kita kenal cara lain, tak selamatlah kita. Nascaya kita akan jadi tak betul jalan. Nabi kuning kita kok lain. Ni hak bosan. Orang duk royak akak lambang ning ni bukan makna kata orang nak kepada muancun dak. Kalau nak pada muancun tak saya tak boleh hajar ni. Nak kepada masyarakat, nak pada rakyat, nak pada nama, nak pada sorang tak boleh ajarlah ni. Buat apa rugi? Kenapa boleh kata rugi? Karena dak orang tu cidik dan pandai boleh mikir sendiri. Nak kepada orang, nak kepada nama, nak kepada tu, nak pada ni, dia tak boleh ngajar gini. Dia kena mengajar pesing pelik-pelik, ajaran pelik-pelik, warinya dia, warinya colok-colok apa situ. Supaya nak orang tu jadi kata, mudah sikit nak tumpah. Tu cara orang nak ke orang. Ada pun ajaran ni, amal dok mengajar ni guru-guru kita dok seru ni. Ajaran nak mengajar, kita sendiri boleh reti dengan agama. Kita boleh tupai diri kita sendiri. Kita boleh bawa diri kita sendiri. Boleh kita pandai sendiri. Tu setengah-setengah silap faham. Ambil Quran, ambil hadis walaupun nak tipu orang. Orang tak tipu orang dengan Quran dengan hadis. Kalau nak tipu berita dongeng-dongeng, cerita tak tahu dari mana, boleh lagu tu. Nak tipu orang dengan Quran dengan hadis ni, orang tak main rugi.
Misal dengan mudah-mudah orang tak bagi hadiah emas skop 2 ke orang, tak bagi sikar boleh, bagi pinggir boleh, kendi boleh, ketul boleh, tapi nak bagi emas skop 2 ke orang tak bagi. Rugi balik kita, nak ayuk abata tak buat kerja lah tu, tak nak petak mana tak buat lagu tu. Kenapa? Kerana benar mahal. Juga guru ni kalau dia nak kepada kita, nak kita itu boleh mikir sendiri, dia boleh Quran deh kita, supaya kita boleh bawa diri kita sendiri, bawanya ajaran Quran, bawa ajaran hadis, we faham, we betul hak Tuhan nak, Nabi nak lagu mana, cara lagu tu. Ada pun orang hak pasal kata nak pada habuan, dia tak bagi muka tu, dia tak bagi muka tu mudah-mudah ke orang. Apa? Kerana muka tu mahal. Muka tu mahal, bukan murah-murah nak. Quran ni bukan murah, tak ada harga nak banding. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita kena lagi cokeh, kena lagi belak, kena dah ambil mari kena proses pula. Hadis ni setara mana, ulama katakan no. Bukan mudah-mudah kita nak buat ambil sos satu perkara tu. Kita mari 2 minit duk dapat guru, boleh seorang palma orang baca surat 2 juz sorat. Ni kelebihan kita main mengaji. Tetapi majlis-majlis lagu ni kita kena pakai geman. Supaya apa? Supaya umat Islam kita ni boleh faham, boleh ambil pengertian, sungguh. Kerana kita ni wajib atas diri kita. Masuk kubur kita sorat, naik titik sirat sorat, pada mahsyar diri sorat, lari pada tu lari pada ni habis licing sorat diri. Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Tiap-tiap orang bawa diri masing-masing. Dengan sebab itulah kita sebagai umat Islam ni kena sedar. Bukan masalah beragama ni kena duk puak berparti. Nak parti nak puak boleh, tapi janganlah sampai ke guna agama buat cari habuan dunia, tak kena. Mainlah politik, tak ada salah dalam Islam, tapi jangan ambil agama buat gapo nama apa kata, buat jadi sebagai selipar bagi politik lah. Nak menego, jangan ambil agama buat sebagai selipar bagi penego. Tak menego kerana Allah, tapi ambil ajaran agama mai guna. Main politik kerana Allah, tapi ambil ajaran agama mai guna. Lagu tu hak kena. Supaya kita tak silap dalam masalah itu pertama. Yang kedua, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan akan umat dia semua perkara yang berhajat kepadanya daripada urusan dunia dan urusan agama. Tak ada perkara yang Nabi tak mengajar. Kullu syai' Nabi mengajar. Sehingga Nabi kata dalam hadis sahih katalah kana, "Ma min syai'in yuqarribukum ila Allah azza wa jal illa wa adulluhu." Tidak ada perkara, satu perkara yang nak mendekati kamu kepada Allah Ta'ala daripada kebaikan, malaikat aku hajar belakang. Tak ada satu perkara yang Nabi tak hajar kita. Ya Allah, hingga umur dunia, cara nak masuk bilik air pun Nabi hajar. Apatah lagi perkara-perkara hak lain. Sehingga ulama kata nak, hingga ada cara makan, cara minum, cara nak duduk, cara nak tidur dan lain-lain daripada tu, semua Nabi mengajar berlaku. Nak tidur lagu mana, tak sewi jadi rusaknya akal fikiran kita, tubuh jasad kita, tak sewi kena dalam tidur, tak sewi kena sihir dalam tidur. Nabi hajar bilicin. Nak makan lagu mana, nak minum lagu mana, tak sewi jadi darah tinggi, tak sewi jadi penyakit jiwa, tak sewi penyakit hati, semua Nabi mengajar berlaku. Tak ada satu perkara yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak mengajar. Tapi kita tahu tak tahu hak tu hak kita. Berhajat kepada orang hak tahu itu kena mengajar, kena royak, kena hurai, kena menyata. Sehingga apa nama berkatanya Abu Dzar Al-Ghifari rahimahullah radhiyallahu an, dia kata lagu mana? Laqad tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yuqallibu janahihi illa dzakara lana minhu ilma. Tengok sahabat dia royak. Sahabat Nabi kata sesungguhnya telah wafat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita wafat. Semua orang Islam iktikad kata Nabi itu wafat. Apabila kata wafat mana mati. Apabila mati, makna putusnya hukumnya dunia dengan dunia ni.
Dia tak ada dah nak pecah kubur mari lepas tu Allah tangan jabat salah dengan tok wali. Tak ada ajaranlah tu dalam Islam. Mari dok royak kata tok guru hamba nama Syekh Rifai daripada negara Arab tu. Mari di Madinah kamar dia Nabi pun Allah tangan tubik daripada kubur berjabat salah dengan tok guru hamba. Sebab itulah tok guru hamba ni karamat tinggi dan sebagainya. Orang korang ke berapa dia tu? Orang korang yang bawah ni bukan sahabat, bukan tabi'in, bukan atba'it tabi'in. Bukannya tokoh Imam Pak, bukan tokoh Imam Anam, Bukhari, Muslim sehingga akhir. Dah bawah daripada tu banyak. Cuba kita kira hati umat Islam. Kalaulah Nabi nak Allah tangan, takkah baik Allah pada Aisyah, Allah kepada Abu Bakar, Allah kepada Umar, Allah kepada Uthman, Ali dan sebagainya. Lebih aula, lebih utama, lebih elok daripada Allah tangan lagu tu. Memang kata ni masalah karamat. Memang kita tak ada engkar karamat. Akan tetapi kita tengoklah juga, ukur je juga. Kerana sahabat itu karamat dia lebih daripada yang lain. Tabi'in karamat dia lebih pada yang lain dan sebagainya. Begitu. Lalu Abi Dzar Al-Ghifari ni kata lagu mana? Sesungguhnya telah wafat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada aku duduk dengan dia masa dia duk hidup tu, burung tu dia kelebahkan sayap dia ataupun bukakan sayap dia, malaikat Nabi royakkan wakapakah burung tu buka sayap, wakapakah burung itu katuk sayap, wakapakah burung tu dia kelebahkan sayap dia. Semua Nabi menyata belaka ilmu pengetahuan. Itu masalah dunia, bukan masalah akhirat saja. Nabi Muhammad SAW bawa datang mari. Walaupun kita kata perkara yang laluwe tadi, laluwe ni ada zaman Nabi, semua laluwe ada zaman Nabi, Nabi royak belaka ilmu pengetahuan. Ada perkara yang tak ada zaman Nabi, dalam arti tak ada laluwe, tak ada tarik ke, tak ada laluwe, tak ada sing ti kaumah naik syawit Nabi Muhammad SAW, Nabi tak nyata benda tu. So umpama orang tanya kata apa kita duk makan puluk air, puluk bersama ni tak ke kena ke tak kita duk makan. Dengan Nabi tak buat, kita tak boleh nak buat. Lepas tu kita duk makan puluk bersama, Nabi makan ke tak puluk bersama, puluk nyo, puluk gapo. Orang panggil wahmulah. Maka nak jawab kata puluk sama tidak ada zaman Nabi. Kalau ada zaman Nabi, Nabi makan. Tak ada jadi panah, tak ada jadi masalah, tak ada apa boleh Nabi makan. Kalau kain sarung ada zaman Nabi, Nabi pakai. Kalau baju teluk belangu ada zaman Nabi, Nabi pakai. Tapi benda hak tak ada zaman Nabi, kamar dia timbul mari balik belakang, termasuk pula bab tu bab adat, ya tak ada gapo. Kita nak buat adat orang Melayu gini, ada orang Cina begini, ada orang putih gini, ya tak sama. Tapi agama satu. Ajaran agama bab tauhid serupa. Sebab Nabi sore tu ya, wahyu pak tu. Kemudian bab amal ibadat sama ya. Tepat duk khilaf gitu ya sama, ya apa yang kata tepat duk khilaf tu bila dalil siapa tak siapa situ ya, dalil siapa okey serupa, tak siapa hak tu ada keuzuran banyak tu ya. Tak ada jadi khilaf jadi teruk-teruk sangat tu bukan. Tu maknanya gitu. Dan tidak syaklah bahwasanya ilmu dengan Allah Ta'ala, kita kenal Tuhan, kenalnya nama Tuhan, sifat Tuhan, perbuatan Tuhan, masuk di bawah ini jumlah hak umum. Bahkan dialah awal-awal ilmu yang masuk di dalam ilmu hak kita royak ni. Makna ilmu hak Nabi kena menyata kerana sangat manusia itu berhajat padanya. Manusia berhajat kepada nak kenal Tuhan ni, bukan tak berhajat. Dengan sebab itu nak pergi royak kata dak Nabi tak ada menyata, tak boleh nak jadi. Bak cara nak beriman dengan Tuhan Nabi tak menyata, tak boleh nak jadi. Pasti Nabi kena menyata. Cuma kita tak sembik, tak ambil cara hak Nabi kita menyata, tu hal lain. Itu dua. Yang ketiga, bahwasanya kita beriman dengan Allah Ta'ala dan nama Tuhan, sifat Tuhan, perbuatan Tuhan, iaitu asas bagi agama. Asas bagi agama hak tu.
hak mengandungi dalam asyhadu an la ilaha illallah tadi itu. Dan kesimpulan bagi dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nabi yang lain-lain lagi, iaitu kita kena mengetahui, kena akan Allah Subhanahu wa taala, nama Tuhan, sifat Tuhan, perbuatan Tuhan. Hak itulah sewajib-wajib, seafdal-afdal apa yang hati kita kena mengetahui dan akal kita kena memahami. Bagaimanakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak menghampakan perkara tersebut dengan ketiadaan mengajar dan menyata kepada kita, serta perkara tadi itu adalah kepentingan bagi kita. Cuba kita kira benda penting bagi kita, Nabi nak tinggal benda penting giroyak benda lain, tak boleh, nak mungkin. Nak masuk bilik air Nabi mengajar, burung duk kelebahkan sayap dia tu Nabi mengajar, nak berimej dengan Tuhan Nabi tak mengajar, ya tak boleh nak jadi, tak mungkin nak jadi sama sekali. Dengan sebab itu, tiga perkara ni nak tolak kata Nabi kita tak ada nak royak masalah cara nak berimej, lagu mana tak, Nabi royak belaka. Yang keempat, bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah setahu-tahu orang, sekenal-kenal orang dengan Tuhan nama Allah Taala tu. Tak ada orang yang lebih kenal Tuhan daripada Nabi kita, tak ada. Cuba tak percaya, cuba kita tanya tengok. Cuba kita tepuk dada kita tengok, aku dengan Nabi ni kenal Tuhan ni mana hebat, mana lebih. Tak ada dia nak mengaku kalau lah sempurna oleh akal fikiran dia. Memang dia kena ayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sekenal-kenal orang dengan Tuhan. Dan Nabi itu adalah setamak-tamak orang untuk nak orang tu kenal Tuhan. Tu sifat Nabi. Sebab Tuhan kata harisun alaikum bil mu'minin. Dia itu bersangat terloba di atas kamu hai manusia, supaya nak kamu itu jadi orang yang beriman. Dan Nabi Muhammad SAW sefasih-fasih orang pada cakap lidah dia. Tak ada dah nak lebih fasih pada Nabi Muhammad SAW. Kecek gapo ni pada sekali pun faham dah Nabi kita. Tapi Nabi ulang pula 3 kali, tak faham Nabi faham pula. Maka tak mungkin sama sekali kata Nabi nak tinggalkan, nak menyatakan perkara itu kepada ini ummah dalam masalah kita nak beriman dengan Tuhan, dengan nama, dengan sifat Tuhan. Tak mungkin sama sekali. Sebab tarik ke tu membawa benda tadi itu pasti kita benda tu dak nuk. Dan sifat Nabi ni ia tak boleh nak takhirkan huraiya dia daripada masa berhajat. Masa berhajat masa ni tak boleh Nabi itu nak takhir, tak seroyak nak goyak masa lain. Tak boleh laku tu. Sebab masa Tuhan wi ke Nabi ni 23 tahun. 13 di Mekah, 10 di Madinah. 13 tahun di Mekah tu bak pegangi saja, tak ada bak lain. Sehingga tak di izin dan syarat boleh nak berjihad di masa duk Mekah. Sehingga kena hijrah kepada Madinah nu dulu baru nak diizinkan lepas daripada tu akan jihad. Nak kita faham kata masalah imej Nabi kita menyata. Awak apa dak tekan gitu lalunya. Nak faham kata kalau kita nak ngaji masalah berimej dengan Tuhan, kena dengar daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi insya-Allah bab dia ni sebagai mukaddimah. Bab yang kedua kita duk ngaji. Dia ada banyak bab cara nak beriman. Lagi akan wari hadis tu. Cara kita nak tanam mula-mula dulu kata, apakah orang sunnah kita ni apabila mengajar masalah pegangnya, wari ayat Quran, wari hadis, wari perkataan sahabat. Moga kita kena faham gitu. Sebab fahaman kita ni macam ni. Tak selah pesing kata Nabi kok lain, kita kok lain. Tak selah tu. Sebab kita mengucap dia sebagai rasul kita, bukan orang lain. Itu maknanya gitu. Yang kelima, wajah yang kelima nak menolak kata tak mungkin Nabi kita nak menghampakan masalah ini tak menyata kepada ummah. Lagu mana? Bahwasanya sahabat Nabi radhiyallahu anhum
pasti bahawa adalah mereka itu cakap dengan benar. Sahabat dia bercakap dengan benar. Sebab itulah pegangnya kita sebagai ahli sunnati wal jamaah, sahabat semua tak payah kita cekkan darajat dia setara mana. Masalah kita kata haddatsana Al-Humaidi qala haddatsana Muhammad ibn Munkadir qala haddatsana Tawus ibn Qaisan qala haddatsana rajulun minal ansar anin Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Humaidi gaya, kemudian diiringi Muhammad ibn Munkadir, kemudian diiringi Tawus ibn Qaisan tabi'in, kemudian an rajulin ataupun haddatsana rajulun minal ansar, seorang lelaki daripada ansar. Seorang lelaki dia, siapa seorang lelaki ni? Tak lain tak bukan, dia kata qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku dengar Nabi kata darajat dia daripada orang ansar seorang lelaki tadi itu tu sahabat. Maka kita sebagai pegangnya ahli sunnati wal jamaah tak kena pergi cek kata dia tu nama gapo, duduk di mana, lagu mana, terima lalu dah dia tu. Sebab apa? Sebab hadis tadi itu keluar tubik daripada mulut sahabat. Hak apa gitu lalu? Kerana sahabat ni cakap benar. Sebab itulah Allah Ta'ala pilihkan puak dia ni duk sekelilingi Nabi. Dialah mereka itulah yang menakarkan ilmu Nabi kepada seluruh dunia. Kalau gitu sahabat ni dia bercakap dengan benar pada ini bab, pada ini masalah berpegangnya. Dia tak mungkin sama sekali sahabat ni dia nak senyap kalulah benda yang dia faham tadi itu tak betul. Dia kata sahabat tak royak seperti kita royak. Sahabat tak ada mengajar sebab sahabat ni takut, sebab sahabat malah nak bosan. Sebab itulah dia tak ada mengajar seperti kita berjirim, jising, jauha firik dan gotu dan gani. Amrun i'tibari hal gitu, hal gini ma'dum adam, apa nama wujudi. Dia tak mengajar lagu tu apa? Kerana sahabat malah nak bosan. Tak. Al-jawab la, ghairu mungkin, tak boleh nak jadi. Sebab sahabat Nabi ni coba kita kira gini. Kalau lah yang nak susuk ilmu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dia tak hijrah mari Madinah. Ya hijrah mari Madinah ni tak ada gapo sekarang kain pakai ye, tak ada bawa gapo sekarang. Tinggal habis rumah tangga, tinggal habis adik-beradik, tinggal habis harta benda, tinggal habis perniagaan. Mari turun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibtigha mardatillah. Naknya keredaan daripada Tuhan. Pengorbanan mereka seperti itu. Sebab tu Tuhan kata la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu. Coba kita perhati pada ayat. La yastawi, tak sama mereka yang duduk sekali dengan Nabi masa Nabi susah. Bila? Masa duduk Mekah. Hijrah dengan Nabi pula, amaran daripada Nabi, suruh daripada Nabi hijrah mari duduk di Madinah. Dan puak ni masa duduk Mekah ni lah duduk bantunya Nabi Muhammad nak gapo, nak duit bui duit, nak harta wi harta, nak pakai zain wi zain, nak pakai apa nama masa wi masa. Semua pengorbanan dia. Belum daripada hijrah mari kepada negeri Madinah ni, puak-puak Mekah, puak muhajirin ni, Tuhan kata ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu. Mereka ini pangkat dia tinggi lebih daripada puak-puak Ansar. Tapi Muhajirin dan Ansar Tuhan kata wa kullan wa'adallahu al-husna. Semua tadi itu Tuhan janji dengan al-husna. Husna katanya Nabi Muhammad SAW hiyal jannah. Tuhan masuk syurga bilici. Kalau gitu sahabat Nabi Muhammad SAW orang dunia ke orang akhirat? Orang akhirat, bukan orang dunia. Ya tak ada maslahat, tak ada pun faedah, tak ada boleh gapo kalau ia nak senyap daripada kebenaran hak ia dengar daripada Nabi, ia tak seroyak pada ummah, tak boleh nak jadi.
Hak sahabat royak tadi tu kita biasa tak? Kita ni orang Jawi kita ni. Apabila buka pegangnya, bak cara nak ngaji, bak iman, bak akidah, bak tauhid. Biasa dengar ada Abu Bakar kata, Umar kata, Uthman kata, Abu Darda kata, Abu Hurairah kata, Abdullah bin Mas'ud kata, Abdullah bin Abbas kata, Abdullah bin Zubair kata, Jabir bin Abdullah kata. Biasa dengar tak? Dah dengar apa? Ambil dia awal agak habis kita ni dah dengar dia. Ni masalah kita. Maka kita sebagai orang yang nak bermazhab salah, nak akad darajat kita tu, nak dengar cara beriman tu daripada mulut-mulut mereka itu. Ada ke perkataan mereka itu? Alhamdulillah ada sampai hari ni. Perkataan mereka ni ada sampai ke minit hak kita dah kecek ni. Sekali dengan senari dengan aku, dengan sanak, dengan gapa cukup lekat. Cuma kita sendiri yang paling belakang daripada jalan tu. Sebab tu sahabat ni tak mungkin sama sekali dia nak bercakap dengan percakapan yang tak betul tadi. Mustahil di atas mereka itu nak wakil laku. Sebab itulah sahabat tu nak dia daripada nak menyatakan kebenaran, tak boleh nak jadi. Dia kata boleh jadi dia tak tahu, boleh jadi dia nak senyap. Kita ambil hak dia kata boleh jadi. Lagu mana? Dia kata amma imtina'us sukuti fawajhuhu ay yakuna as-sukut imma ay yakuna an jahlin minhum mimma yajibu lillahi tabaraka wa ta'ala min al-asma' was sifat. Ada pentegahan senyapnya para sahabat tadi itu, maka wajahnya lagu mana? Bahawasanya senyapnya para sahabat tu wa imma bahawasa daripada kejahilan. Orang kita tak kuasa nak kecek sebab tak tahu. Dia kata boleh jadi sahabat tak tahu. Dengan perkara yang wajib bagi Tuhan daripada nama Tuhan, sifat Tuhan, dan barang yang harus di atasnya daripadanya, di atas Tuhan daripada sifat Tuhan, nama Tuhan tu. Lalu sebab itulah jadi sahabat tu tak kecek seperti orang kamar dia ini kecek. Itu satu tanggung ni. Wa ilmu bahawa adalah dia tahu, tetapi dia itu susu ilmu pengetahuan. Ada dua. Sebab tu sahabat tak sekecek seperti kecek kita ni. Hak kita ni apabila kita ngaji masalah tauhid lagu ana bayar. Wajib kena kerti hukum akal 3, mustahil, wajib, mungkin. Wajib kena ngaji hak tu. Kalau tak reti hak tu, orang tak berakal. Apabila tak berakal, mana orang tak sempurna, tak boleh buat kira dalam urusan agama. Kita pergi kau tu. Kamu ada nak isbat benda ada, nak isbat pak perkara, benda wujudi, benda adami, benda hali, benda amrun i'tibari. Tak reti hak tu, tak retilah pegang ni. Lepas tu sahabat mana tak ada dengar langsung sahabat kecek lagu tu. Wa emo ya tak tahu belaka. So dia mau kata. Yang kedua, ia tahu tapi ia malah nak bosan, maka tak sah kecek lah. Dua. Kita orang tak ada mengaji mana, tak ada duk tengok kitab-kitab salah ni. Oh, malah nak bosan pakai hak tu lah. Ni masalah kita. Sedangkan kita tak pakai hak tu lah, hak duk bimbangnya hak ni, hak duk bimbang tu ayat dalam Quran. Hamba kalau kebaca ayat tu berasa kata wak hijau boleh lagi setara ni. Rasa tak sudah lagi mengajar anak malai, rasa tak pandai. Lagu mana? Tuhan kata dalam Quran, Rabbana ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Tuhan, masa aku duduk dalam dunia hari tu, aku turut orang pembesar-pembesar bagi aku, sehingga aku ni jadi silap jalan daripada jalan nemu, jalan Nabi mu. Sebab aku turut pembesar aku, dengan sebab aku tak ada buat kaji apa-apa. Lepas tu lagu mana? Rabbana atihim di'afaini minal azabi wal'anhum la'nan kabira. Ya Allah, ya Tuhan aku, seksalah 2 ganda orang yang jadi menyebabkan aku ni tak betul jalan dengan jalan nemu, jalan rasulmu, dan melaknatlah mereka itu sebesar-besar laknat hak mu nak turun atas kepala mereka. Hak tu hak kita bimbang. Memang kata tak kena bimbang. Kami ni kalau kena masuk dengan kau, apa kami puas hati? Ada apa setara tu? Hak teruk-teruk tu ada. Dalam ni, dalam telefon ni boleh dengar.
Amma ni kalau boleh masuk dengan aku apa amma puas hati, tak ada masalah, sudah royak lah. Allahu akbar. Sampai situ lalu dah. Kita tak kasih pada diri kita. Kita paling daripada benar-benar, sampai situ lalu kita. Kita nak gapo sangat duk PA tu. Kita PA tu kita dah nak gapo sangat perkara-perkara tu. Kita kecek lagu tu malaikat tanda tak dalam surat catat teh. Apa lebih kecek lagu tu? Kerana Allah cakap lagu tu sebab yang pertama ta'assub, fanatik, kelang-kelai bahasa Sia kata. Ta'assub. Tak selah pejam mata gelap. Pejam boleh, tapi tengok gantung di mana. Ni gantung di dahi bahu, pas pejam mata, tuan berat 45-60 kilo, tak gelasa turun. Cuba kita kira kata. Gapo-gapo ni kita sebagai umat Islam ni Tuhan nak kita guna akal kena pada tempat dia. Nak pejam tak ada gapo, tapi gantung tu kena dulu. Kemudian tepat nak gantung tu bukan orang tu orang ni. Dasar, dalil, hujah hak orang bawa datang tu. Amma ni tak ada nama nak gantung, kamu tak leh. Sebab apa? Kita nak bawa diri pun kita tahu. Tapi kita wari alasan daripada Tuhan, daripada Nabi, hak ulama juga royak ambil pada atas-atas tu royak pegang gini. Tu ya. Patut amma boleh dapat pahala hak pasal mengajar. Semua hadirin hadirat ni hak mari pada malam ni boleh pahala sebab kita pakat mendengar ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Situ ya. Hak tu hak kena sungguh. Cuma adalah menghormati, terima kasih, syukur di atas nikmat Allah Taala membangkitkan guru kita boleh mengajarkan kita boleh mengaji dari tempat kita, majlis kita, masjid kita. Hak tu akhlak budi pekerti kita lah. Tapi pada asalnya gantung pada Allah Taala dan Rasul. Hak tu hak asal. Kemudian gapo nak kata? Adapun sahabat tu dia tak tahu. InsyaAllah sikit dah. Sahabat tu tak tahu, tak mungkin sama sekali. Nak kata sahabat ni tak tahu, tak mungkin sama sekali. Hawak apa? Kerana sahabat ni lah orang yang hati hidup nak kepada ilmu pengetahuan. Tanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semua perkara. Hak dia tak tahu, dia tanya Nabi belaka. Mari tanya, yas'alunaka 'anil ahillah, yas'alunaka 'anil mahid, yas'alunaka 'anil yatama, yas'alunaka 'anil jibal, yas'alunaka 'anil ruh. Tanya Nabi Muhammad alaihi wasallam semua yas'alunak. Mari tanya tentang bukit lagu mana ya Rasulullah, roh lagu mana ya Rasulullah, orang perempuan mari haid lagu mana ya Rasulullah, bulan lah nak tengok lagu mana ya Rasulullah, anak yatim ni lagu mana ya Rasulullah. Semua tanya Nabi habis licin. Masalah berimej ya tak tanya, tak mungkin. Ya tanya sampai ke ya faham. Apabila ya faham, ya senyap, ya berimej. Okey dah tu. Orang kita ni golek ke apabila tak faham ni ya tak sudah. Wasa nak tanya. Lagu mana sini faham lagu mana Ya lagu. Bukan mana kata tak dok faham dok dia cara dia, bukan lagu. Kalau gitu sahabat ni dia tanya Nabi belaka. Dia tahu tentang ilmu cara-cara nak berimej dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana Tuhan dan Rasul itu kandang. Sebab tu dia dapat maqam pujian daripada Tuhan dan daripada Nabi terhadap puak dia. Tuhan puji ke? Di mana dalam Quran? Bunyi kata mana? Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Orang muhajirin, orang ansar dan mereka yang ikut jenjak langkah kedua-dua mereka ini Allah Taala akak pangkat dapat apa? Radhiyallahu anhum. Allah Taala meredai terhadap mereka. Wa radu an, dan mereka itu meredai terhadap apa Tuhan buat terhadap dia, dan Tuhan masuk syurga buat dia. Tuhan puji. Nabi puji tak? Puji mana? Khairun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum, sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim daripada Imran ibn Husain radhiyallahu anhu. Wahai kata sebaik-baik kurun iaitu mereka yang ada sekali dengan aku, sahabat.
kemudian diiringi sahabat tabi'in, kemudian atba'it tabi'in. Tu dia. Kita tak sah buat jadi payahlah masalah ni. Kita dengar, kita pakai alasan. Ambil alasan, kita pergi pakai. Kita boleh mikir insya-Allah taala. Kemudian satu lagi perkara, tak mungkin sama sekali sahabat tadi itu nak susuk ilmu. Tak mungkin. Apa? Kerana sahabat ini orang akhirat, ia tak ada nak habuai dunia walaupun gapo-gapo. Ia nak susuk apa ilmu daripada Allah Taala dan daripada Nabi. Maslahat gapo? Boleh gapo ia tak seroyak cara beriman Nabi, cara beriman puak dia kepada ini ummah. Ia maslahat gapo? Tak ada jawab pe orang hak royak kata sahabat ni susuk ilmu, tak ada jawab pe. Ni nak kita faham. Kemudian sebagai tatimmah, kesempurnaan, sebagai akhirlah insya-Allah taala, ada orang kata-kata takut hak duk royak mari dalam kitab hak sahabat duk kecek tadi itu, ya kecek dengan gamuk-gamuk boleh jadi sebab tu dia tak serupa dengan ilmu hak kita mengaji. Kita mengaji jirim jising jauhar arak jauhar firik pasal tu. Sahabat tak mengaji lagu tu. Boleh jadi ya kecek tadi itu ya kecek pasal lain. Tak supaya kita kecek hak dia kecek boleh jadi kecek dia tak tahu pun. Dia kecek dengan tak tahu. Sebab dia tak tahu mana mereka itu. Dia berkata gitu. Mai duk royak kata masa dulu ni kabuk tak ada duk gapo apa yang kata tak ada tebal mano. Tapi masa kita ni kabuk tebal sebab tu siari pun kena buka pelita. Pandai je buat misal. Nampaklah orang kita ni. Sebenarnya kalau kita nak kira kabuk ni, ya ada zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman atba'it tabi'in hak teruk. Hak apa? Kerana ketua-ketua duk masa tu berlaku. Mu'tazilah ni bila masa Wasil Ibn Atta' 110. Bukan baru-baru. Jah Ibn Safwan masa atba'it tabi'in bukan baru-baru. Puak Murji'ah, puak apa nama Jabariyah, puak Qadariyah, puak tu puak ni bukan baru-baru. Kita nak ayat kata zaman kita lah hak aimbung tu jadi apa nama kuat. Masa siari pun kena buka pelita, buka lampu dah tu tak nampak jalan. Oh zaman demo tu teruk lagi. Sebab demo ketua saja. Kalau kita nak kira lagi, kalau nak kira orang pasal ngaji belakang sini ni, tuai mata dengan tuai syarah ni mana aling kita kata. Pasti tuai mata hak aling. Sebab kalau tak ada mata nak syarah ke apa? Kalau gitu tokoh ulama mereka ni ada zaman atas ni belaka, tapi mereka tak ada ikut jalannya salafus salih. Ada zaman salafus salih tapi tak ada ikut jalannya salafus salih. Sebab itulah tak boleh nak dakwa kata sahabat tu ya kecek tadi tu tak betul, kecek dengan perkataan dia tak tahu, tak boleh jadi. Apa? Kerana Allah Ta'ala ni waktu turun Quran di atas dia, puak ning hak mula-mula sekali pakai Quran. Dia sahabat. Tuhan kata mana? Tuhan kata wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan muduk kecek dan ikut perkara yang mu tak tahu. Ayat ni turun atas mereka lah mula-mula buat amal sekali. Tuhan larang mereka tak sewi kecek benda mereka tak tahu, tak sewi dak ayat perkara yang mereka tak faham. Tiba-tiba orang kemudian mai ayat atas sahabat tak faham, sahabat tu kecek tak serupa kita, boleh jadi? Tak boleh nak jadi. Satu ayat daripada surah Al-Isra ayat 30 ni. Satu lagi sebagai penutup ayat 33 daripada surah Al-A'raf. Sahabat tahu benar-benar kata kecek urusan agama tak ada tahu dengan tak mengetahui ilmu pengetahuan, hak ni lebih teruk daripada syirik kepada Tuhan lagi. Bagaimana sahabat nak kecek? Coba kita tengok. Tuhan kata kul innama harrama rabbiyal fawahish. Kata olehmu ya Rasulullah, sesungguhnya Allah Ta'ala mengharamkan, Allah Ta'ala itu mengharamkan perkara al-fawahish. Fawahish ni mana? Seumpama berzina, apa nama begitulah. Ma zahara minha wa ma batan. Depan orang, belakang orang. Wa ma apa nama? Wal ithma wal bagh. Berdosa dan zalim. Bighairil haq, dengan ketiadaan benar. Wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Dan bahawa janganlah kamu hei umat manusia menyungutu akan Allah Ta'ala perkara yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak izin, tak boleh. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dan jangan kamu itu duk kecek di atas urusan Allah, agama Allah, perkara yang kamu itu tak tahu. Kalau gitu ayat ni sahabat dengar sampai
ingat, walaupun mereka tak pandai baca, tak pandai menulis, tapi ingat dulu akal fikir dia, dulu otak dia, dulu dalam hati dia, boleh jadi sahabat ni kecek perkara yang dia tak tahu tentang masalah nak beriman dengan Tuhan. Penpai medah tak boleh hati. Ini alasan orang bermazhab salah kata hak sahabat cakap semua itu mari daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mari daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala, yang dengar dia itu daripada nabi dia. Tak mungkin sama sekali. Itulah sebagai khulasah kita mengaji malam ni, untuk orang kata tauhid ataupun iman yang dibawakan oleh para tokoh-tokoh ulama salaf, jalannya dia yakni dia bergantung kepada wahyu Tuhan, sama ada Quran ataupun hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang dinyatakan, yang dihuraikan oleh para sahabat, utama sekali kepada tabi'in dan atba'it tabi'in. Ini bab yang kedua yang kita kena memahami akan perkara ini, sakut paut dalam masalah kita nak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana orang tak ada beriman dengan Tuhan, orang ni tak ada harga hidup dalam dunia. Sebab tu Tuhan supah dengan masa kata wal asri innal insana lafi khus illa alladhina amanu, illa alladhina amanu. Demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, malaikat orang yang beriman dan buat amalan yang soleh, dan senantiasa wasiat setengah di atas setengah, sabar dengan sabar dan cakap dengan benar. Wa tawasabil haq wa tawasabil sabr. So kecek benar, so bersabar di atas nak mengagakkan kebenaran. InsyaAllah bab yang ketiga, fi tariqati ahli sunnati wal jamaah fi asma'illah wa sifat. Jalan nak beriman dengan nama Tuhan, sifat Tuhan, beriman dengan Tuhan, jalan ni ahli sunnati wal jamaah ni lagu mana? Jalan ni mazhab salah kita nak jalan ni belakang Nabi ni macam mana? InsyaAllah khutwah dia, mana kata garis dia, batas dia, jalan ni lagu mana? InsyaAllah kita akan mengaji pada hisah yang lagi akan datang. Lagu mana, makna tahrif, makna gapo, mana ta'til, makna gapo, mana tamsil, makna gapo, mana tashbih, makna gapo, mana ilhad, mana gapo, mana ta'til, makna gapo. InsyaAllah kita akan menyata. Lepas pada tu sahnya mazhab salaf, dan tak betulnya hak orang kata salah aslam khalah a'lam wa ahkam. Itu pendapat yang kita kena mari cakap, mari kita tengok kena ke betul lagu mana di atas landasan timbangi ilmu pengetahuan daripada Allah Ta'ala dan Rasul pada hisah yang lagi akan datang lah biiznillahi ta'ala. Maka pada perjumpaan kita sekali ini, kita pohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kita, boleh kita menerimakan perkara yang benar daripada apakah yang kita menyampaikan, daripada alasan sama daripada Al-Quran ataupun daripada hadis, dan apa yang dinyatakan oleh para rasul anbiya, dan minta Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita wasihat wal afiyah, dan minta Allah Taala mengangkatkan bala petaka daripada negara kita, kampung kita, rumah tangga kita, dan awi kita itu jauh daripada sakit demik, dan minta Allah Subhanahu wa taala memberikan afiah kepada kita di dunia maupun di akhirat nanti. Sekadar itulah pada malam ini, as'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.